Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan very good morning. So today is our last day for the presentation final from post basic student from pharmaceutical sterilized in occupational safety and health subject. Our live will be watching via StreamYard and also via YouTube to other viewer and student. Without any further, we continue to our panel for today. Present Encik Aizat, Encik Sazwan Aizat. Assalamualaikum Encik Sazwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kerana jemput saya. Ya, terima kasih tuan. Terima kasih puan. Alright, our second panel for today is Puan Azlina binti Abdul Karim. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam. Very good today, Puan Masdila. Thank you for having me. Alright, but last but not least, our presenter for today is Encik Muhammad Airul Hadaha bin Muhammad Syukri. Assalamualaikum Tuan. Tuan mute Tuan. Tuan, mohon untuk switch on the mute Tuan. Tuan, tak dengar. Tak dengar lagi ya? Dah unmute ni? Okay. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Bersiaran daripada mana Tuan? Siaran daripada Besut, Terengganu. Betul, Terengganu. Macam mana keadaan Terengganu? Hujan bos. Hujan. Okay, alright. Without any delay, we present our presenter Tuan Hairul Adha bin Muhammad Syukri. The floor is yours. Mula. Silakan Tuan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ini saya nak present pasal microbiology. Microbiology ni explain pasal microbiology lab practice lah. Practice untuk masuk ke dalam lab microbiology. First ni kita kena basuh tangan dengan disinfectant soap when you arrive at the lab against before you leave. Lepas tu dia punya tidak boleh bawa makanan, smoking dalam lab, mesti memakai full leg lab cloth, mana ditutup tangan dengan kaki yang boleh enroll down lah. Must wear close to shoe cover. Keep your workplace free of all unnecessary materials. Disinfectant work area before and after use with alcohol ataupun fresh bleach 10%. Setiap sampel mesti kena label lah dengan jelas. Replace cap on reagent, bottle solution and bacterial culture. Do not open petri dish in the lab unless absolutely necessary. Inoculating loop and needle should be flame sterilized in Bunsen burner before you lay them down. Treat the all microorganism as potential pathogen. Use appropriate care and do not take culture out of laboratory. Centralized equipment and materials. Rasanya semua ni kena sterilize saja. Consider everything as a biohazard. Do not pour anything down on the sink, autoclave liquid and broth culture to sterilizes them before discard. Dispose of all solid waste material in a biohazard bag and autoclave before discard into a regular trash. Dispose all of razor blade,
syringe, needle, and sharp metal object in a sharp container. Report all injury, spill, or incident immediately to the supervisor, no matter how small they seem. Ni praktis sajalah. Praktis macam lab-lab biasa. Tak ada benda sangat pun. Ni biological safety cabinet. Operate the cabinet for 5 minutes before and after performing any work in it in order to purge airborne contamination. Before use, wipe surface to biological safety cabinet with a suitable disinfectant. Place everything you need inside the cabinet before beginning work, including a waste container. Do not place anything in the air grill, intake grill, as it will block the air supply. Turbulence, do not work with the biological safety cabinet while the ultraviolet light on. Ultraviolet light can quickly injure the eye. Remove the equipment from the cabinet and decontaminate the work surface through wash your hand and arms. For minor spillage ni, kalau minor for spillage, kalau minor macam biasa je, just boleh pakai baju biasa tu, wear lab coat biasa, pakai glove biasa yang dah kita pakai dalam tu. Tapi kalau perlukan respiratory equipment, boleh pakai. To work from the outer, ambil daripada luar ke tengah. Clean the speech, fresh towel soak in the disinfectant. Be sure to decontaminate area or surface that you suspect may have been affected by a spill. Allow 10-minute contact time. Biarkan 10 minit baru kita ni balik. Place the towel and glove by hazard autoclave. The material to sterilizes. Dispose of any contaminated clothing properly. Oh, sah-sah putih. For the major spill, notify the laboratory supervisor, immediately notify ready care or mana-mana badan yang bertanggungjawab lah. Post the keep out sign on a laboratory door, wait for assistance and do not leave the area. Ni yang satu. Proceed ke yang kedua. Hello? Teruskan Tuan. Proceed Tuan. Teruskan semua. Okay. For safety data sheet, saya pilih ubat ifosfamide. Sorry. Okay. Fosfamide for injection. Identification. Ifosfamide for injection. Product name. GSH class, Global Harmonized System. Dia punya kategori ni berbeza dengan OSHA. Kategori OSHA, 1 tu macam tak ada benda, 4 tu kematian. Tapi dia ni 1 tu bahaya, 5 atau 4 adalah kematian biasa. 1 tu kematian, 5
5 atau 4 tu adalah biasa. So yang respiratory sensitivity ni memang teruk lah. Kategori 1. James carcinogenicity. Kategori 2. Reproductive toxicity. Kategori 2. Skin sensitization. Kategori 1. Acute oral toxicity. Kategori 4. Reproductive toxicity effect on ovile lactation. For hazard statement, it may cause allergy or asthma symptom or breathing difficulty if inhaled. Suspect of causing genetic defects. Suspect of damaged fertility or unborn child may cause allergy, skin reaction, harmful if swallowed, may cause harm to breastfeed children. For section 3 is first aid measure. For eye contact, immediately flush eye with plenty of water, at least 10 to 20 minutes. Ensure adequate flushing of the eye by separate the eyelid with finger. Get immediately attention. For skin contact, immediately wash skin with plenty of soap and water for 15 hingga 20 minit while removing contaminated clothing and shoe. Get medical attention if irritation develop or persist. Inhale if inhale, remove the fresh air. If not breathing, give artificial respiration or give oxygen to trained personnel. Ni seek immediate ni biasa. Injection if conscious. Jika sedar, flush mouth out with water immediately. For the physician or position ni. If do not induce vomit, fumes used to adequate ventilation. Use only in accordance with direction. For storage, store at room temperature 20 hingga 25 darjah ataupun protect from above 30 degrees. Exposure control. Personal protection ataupun personal protection untuk mata from chemical, pakai chemical splash goggles. Face mask also, face shield also when splash hazard exists. Skin protection description, protective lab coat, apron, disposable garment, recommended. Hand protection description, wear appropriate protecting glove. Consult glove manufacturing data for flammability data. Material rubber or natural rubber glove are recommended. Lagi respiratory protection. No personal respiratory protection equipment is normally required when this product is being used or administered by a licensed healthcare. For high-rate isofosfamat, to tercucuk jarum suntikan. Tercucuk jarum suntikan ni dia punya kebarangkalian dia tu mungkin setahun sekali yang kita dengar ataupun sebulan sekali dia duduk dalam satu. Lepas tu risiko dia tu 4 lah, boleh menyebabkan hilang upaya kekal atau kematian lah. So kawalan risiko memberi latihan penuh pasal cara nak shrink out ni kepada petugas, menyediakan self needle shaft yang mengelakkan daripada tercucuk. Banyak sekarang ni. Kedua ialah direct contact with skin. Dia punya tu kemungkinan berlaku sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali.
Lepas tu dia punya risiko still lagi 4 lah. Lepas tu kita kawalan dia menyediakan PPE penuh dengan tambahan kemogown. 3 ialah penyakit jangka masa panjang. Dia punya tu pun kadang-kadang kita boleh dengar setahun. Microbiology lab. Pakai face mask, keluar, dispose hair cover, untuk rambut, telinga, sebanyak boleh. Untuk overall. Baju jangan dibiarkan kena kepada lantai untuk mengelakkan contamination. Kalau boleh teknik pakai baju tu pun dia ada teknik yang sentuhan yang minimize. Okay. Good. Height boot. Facial cover. Put the glove. Kita pastikan yang bahagian sleeve tu masuk ke dalam glove. Untuk mengelakkan bulu-bulu keluar daripada tu, debu daripada tangan. Okay. Check daripada ni. Apa ada yang tertinggal. Yang micro lab ni dia ada air shower untuk remove the particle dia punya apa tu contamination ke apa yang terdekat pada badan tu. Okay, bila masuk clean room. Okay, di kau ni procedure. Lepas kita masuk clean room tu, kita akan keluar melalui ni air shower. Buang partikel atau mikrob yang melekat. Derah-derah. Boleh pakai balik. Tapi untuk timur kita akan buang terus sebenarnya. Remove the jumpsuit. Smooth supposed to face in the beat. Okay, I will remove that. Throw the glove and cover into the dustbin. Okay. Satu lagi adalah poster. Mana nak besar ni? Poster pasal surface decontamination. Microbiology ni semua pasal
contamination, decontamination. So saya ambil benda ni. Saya nak tegar pasal surface decontamination lah. Macam mana belum kita masuk tu bersih, semasa kita buat kerja tu kalau boleh nak sebersih boleh, selepas kita buat kerja tu pun nak bersih balik. So kita satu adalah decontamination workplace with cleaning agent after every use. This make germicide UV lamp not suitable for good cleaning practice. 2 material to be placed inside the cabinet should be surface decontaminate with 70% alcohol. 3. All item in biological safety cabinet include equipment should be surface decontaminated and removed from cabinet when work is complete. Dan ini sebab residue culture media may provide the opportunity for microbial growth. The work surface and interior wall should be wiped with a disinfectant that will kill any microorganism that might be found inside the cabinet. Last sekali, at the end of the work day, the final surface decontamination include a wipe down of the work surface, the side, back, dalam kabinet tu, tepi depan dengan cermin lah. Okay, itu saja. Itu saja kan? Alright, Ada apa-apa? thank you. Terima kasih Tuan Khairul Adha. Alamak. Dengarkan suara saya? Dengar. Alright, sekarang kita pergi kepada sesi Q&A. So saya persilakan panel pertama kita Puan Azlina Abdul Karim. Silakan Puan. Terima kasih Puan Masdila. Cik Khairul Adha boleh dengar saya tak? Boleh jelas lah. Boleh, Alhamdulillah. Boleh, So congratulations Cik Khairul Adha. Okay, Presentation yang bagi saya baik. I do believe that you have a problem with the line, but it shows that your full commitments, okay, to get a better line, cari coverage yang bagus untuk present. Thank you so much for your effort this morning. Okay. Regarding your slide, I do believe, I love your video. I do believe that one of the best video show under your post-basic pharmaceutical sterile punya presentation because the background music is suitable with the video that you show. The real situation happen at your working area, and the font you use inside the video, and then you explain it yourself. Each of the part of the flow of the using of the PPE itself, okay, and only the SDS, part SDS tu Khairul. Mungkin boleh menambahkan gambar piktogram. Piktogram saya nak copy tu, tapi dia tu apa tu? Tak boleh copy. Tak apa. It's okay. Then better to show the pictogram so that we can see clearly actually what type of hazard and the risk of the chemical yang you buat SDS tu kan. Okay. Your poster, for me the colour of the poster is very good, clear, synchronized with the hazard yang disampaikan for biological safety cabinet kan. Only that certain parts yang mungkin bahagian penerangan tu mungkin lebih boleh dijelaskan dengan lebih lagi regarding the hazard and the risk kan. Okay. Yang lain semua okay, and thank you again for your full commitment today. Even though you have a problem with your coverage. Okay. Thank you so much. That's all for me. Right. Thank you Puan Azlina. Take note Cik Khairul. Okay, semua presentation is quite good. Cuma lain dia ada problem sikit. Dan betul tadi. Macam mana?
Ada putus-putus masa tengah freeze tadi. Mine not stable. Tu kata. Sorry. It's okay, Pasal don't saya dah keluar. worry. Kalau dalam rumah 3G rasanya. It's okay. Okay, we go to Encik Syazwan Aizat for his comment. Okay, Silakan, first of Cik all, Fazlan. thank you very much Puan Mazila and so Puan Azlina. Thank you very much for Mr. Khairul. And I also observe Mr. Afiani over here, insyaAllah. After this, Mr. Afiani will be helpful to present his finding. Okay, so for Mr. Khairul, first of all, well done, sir. Well done. I'm quite impressed with the presentation. Well done. Sorry, I saya do believe, I do believe that your video is your, you ambil video tu sendiri kan dengan you punya klik betul bukan je. Sebab kalau video kita orang pakai buang tu. Chemical kimia tak boleh simpan-simpan je tu. Okay, so yang tadi tu adalah dummy daripada kawan-kawan lain lah, betul Ambil daripada online lah. Sebab saya nak tengok pasal microbiology kan. So microbiology lab dia, kita orang tak macam ditekankan sangat. So kita orang Google, search. Okay. So kalau yang kimo boleh lah kita orang buat sendiri. Okay, so maknanya yang tadi tu adalah awak nak cerita pasal microbiological hazard betul Microbiological hazard. Yes, saya quite impressed sebab dia adalah benda yang tak biasa, bukanlah tak biasa you all buat. Ada kadang-kadang you buat tetapi dia biasanya dibuat oleh microbiologist. Tapi nak cerita you put an effort lah towards that. I believe your commentary, kan awak komen satu step tu saya sangat puji lah sebab itu yang sebenarnya kita nak. Walaupun awak ambil daripada source daripada Argentina ke Uganda ke tak kisah. Yang penting awak try to shoot. Yang penting awak punya explanation tu sebab itu yang akan mengexplainkan awak punya understanding. Okay, kenapa kita buat macam ni, kenapa kita buat macam ni. Cuma yang kat situ awak boleh baiki in terms of your explanation why. Why tu tadi tak ada. You just cerita, okay, we do this, we do that, we do this, we do that. The why element tu can be upgraded. Maksudnya why must remove this one first. Yeah, that one is much more better lah in terms of your explanation. I think you having a technical problem lah. You nak cerita kan nanti kan takut terputus-putus tak dengar kan. Video lagi nak synchronize dengan internet lain. Memang ini semua cabaran daripada Allah Ta'ala lah. It's okay. So that is my first comment. The second one, my curiosity is Tuan nampaknya present mengenai microbiological hazard towards the product or towards the workers sebenarnya. Oh, okay, kita ada technical problem sekejap kita tunggu. Sorry. Apa benda putus-putus lain ni? Biasalah Tuan. Macam ni Tuan, soalan saya, adakah Tuan punya fokus ni microbiological terhadap pekerja ataupun microbiological terhadap produk ataupun bahan yang nak dipekerjakan? Kalau kira microbiology kerja sebab saya punya tu kan macam kita kena betul tu kena disinfectant semua sebab dia boleh daripada mikrob tu akan mungkin boleh jadi kepada pathogen. Pathogen tu akan membahayakan kepada kita. So kita elakkan benda tu lah. Okay, bagus. Saya explain macam ni. Okay, so bagus explanation awak ni. Ya, betul. Sebab itu yang kita nak awak faham lah. So awak boleh justify it, then for me it's quite clear lah. Maksudnya awak faham lah yang kita fokus sebenarnya kepada microbiological hazard itu kepada pekerja. It does not matter lah sama ada pekerja tu dia handle secara primary ke, secondary ke dan sebagainya. For me is satisfactory. Cuma risk assessment Tuan tadi tu macam tak mengikut format lah. Kalau boleh saya mohon bantuan untuk Tuan buat revision lah kepada kawan-kawan punya video supaya Tuan detail up balik. Macam likelihood tadi Tuan buat 1x4. Dia bukan CP 4 angka Tuan. Dia memang kena ada jadual dia. Kenapa Tuan bagi satu? Tak, bukan selalu kebarangkalian times apa tadi? Dia punya keterukan kan. Betul. Saya betul, buat benda. Betul, tapi Tuan letak tu tadi 1x4. Itu memang betul, tapi sebenarnya biasanya kita akan letak di dalam kolom, dalam apa nama ni? Dalam lajur. Satu tu. Kenapa? Kenapa Tuan kata kebarangkalian dia satu? So tadi Tuan dah explain lah kebarangkalian dia satu sebab dia jarang berlaku setahun sekali. Cuma penambahbaikan lah. Ini dari segi penambahbaikan explanation. Masa Tuan cakap tadi, Tuan tak firm. Dia dalam risk assessment ni Tuan kena firm. Saya letak satu sebab dia berlaku
jarang-jarang berlaku satu kali setahun. Okey, tuan kena firm. Tuan tak boleh kata lebih kurang satu kali setahun lah ataupun lebih kurang 1 bulan setahun. Tak boleh. 1 bulan sekali tak boleh. Dia mesti firm. Kalau tuan kata 1 kali setahun, that's it, 1 kali setahun. Kali Sebab apa setahun, tuan kata 1 kali setahun? Ya. Yeah. Tuan mesti strongly cakap, okey 1 kali setahun sebab memang betul rekod lah. menunjukkan Betul sekali ni. je setahun. Tuan tak boleh macam ini lebih kurang lah 1 kali setahun, ni 2 kali setahun. Sama macam presenter yang sebelum ni lah. Tak apa. Itu adalah penambahbaikan. It's okay. Sebab ini first time kan. Cuma nanti anda buat revision lah terhadap anda punya risk assessment metric tadi. Boleh ya? Boleh ke Encik Khairul? Boleh dengar Nanti tak apa. Nanti boleh tengok balik video ni. No problem. Video ni tuan boleh review balik semula untuk tengok. Nanti kalau komen-komen yang tuan tak boleh nak capture ni, tuan boleh tengok balik dekat dalam YouTube. Ada insyaAllah. So saya kembali kepada sahabat saya Puan Mazdila, silakan Puan. Mohon Cik Khairul tunggu sebentar lah, sekejap lagi sebab kita nak bagi peluang kepada sahabat kita Encik Afani. Kemudian baru kita akan tamatkan live ni. Okey, silakan Puan Mazdila. Alright, terima kasih Cik Aizat atas komen-komen yang membina. Alright, sedikit tambahan daripada saya dan Cik Khairul. Dengarkan suara saya? Dengar. Okey, Alhamdulillah. Saya setuju dengan kawan-kawan saya, panel-panel kita hari ini, bahawa you did well. Walaupun ada sedikit gangguan, tapi you cuba untuk berusaha memberikan presenting yang terbaik, dan kami sangat kagum dan appreciate lah regarding the video, di mana video itu di presentingkan dengan baik, dan ada perbezaan dengan kawan-kawan yang lain. Terutamanya sebelum kita masuk ke bilik bersih tu, saya nampak di situ tadi ada air shower. Air shower. Kan? Ada. Cik Hairul pernah masuk ke keadaan tersebut? Ke tak pernah lagi? Kimo tak pakai air shower. Kita pakai buang baju. So itu yang so setakat ni belum ada pengalaman lagi lah. Air shower dulu pernah nampak alat air shower tu dekat tempat saya tu. Saya tanya juga, dia kata untuk ni release, tapi dia kata tak produktif sebab nak buang chemical daripada badan, dia kata macam bahaya, takut bahaya ke proses keliling. So dia buang. So dekat sini Cik Hairul punya presenting ni telah memberi informasi lah kepada rakan-rakan lain terhadap microbiology punya agent. Okay, so that's good. So cuma saya nak beri penekanan sedikit seperti yang Cik Aizat maklumkan tadi berkenaan dengan HIRAC form. Okay, untuk HIRAC ni dia memang ada form yang standard Cik Hairul So di mana kita buat HIRAC ni bukan main, orang kata main letak je, tak. Kenapa kita katakan aktiviti tu ada bahaya pada orang sekeliling ataupun operator tersebut? Sebab apa? Ada hazard dia. So daripada hazard datanglah dia punya efek, penyakit dia ataupun kesan kepada pekerja yang melakukan tindakan tersebut. Okay, kemudian melihat kepada risiko dia dari segi kekerapan, likelihood dan juga keterukan dia, severity dia. Yang macam Cik Aizat kata dia ada kolom-kolom tu kan? Satu saya alert yang kolom 3 kolom tu. Memang kena letak kolom-kolom tu, okay? Kalau tadi you punya 3 laju je, lepas tu terus tulis jawapan kan? Macam tu kurang betul lah. Walaupun dalam tu you telah terangkan berkenaan dengan hazard dan juga risiko yang ada. Dan cuma clarify balik lagi dari segi kawalan risiko, pastikan kawalan risiko tu disusun ataupun digunakan mengikut hierarki yang betul. Don't put the PPE first lah. Kalau boleh you mesti mengikut susunan hierarki kepada kawalan risiko. Okay, boleh Cik Khairul? Boleh, insyaAllah. Okay, so overall your presenting is memuaskan, bukan memuaskan lah, kami berpuas hati yang sangatlah di atas your attempt. Okay, so stay tuned with us. The rest boleh continue after this, another one presenter. So I stop here. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.